apa benda yang bagi saya simbolik sangat jambatan Pulau Pinang ni? Macam mana benda ni dibina? Adakah bila kita nak bina jambatan ni, sebab dia merentasi lautan, so adakah bila merentasi lautan ni ada scuba diver pergi lebrik kat bawah ke, ada robot yang tolong lebrik kat bawah ke, ataupun macam mana proses dia kita nak bina jambatan merentasi lautan ni? So proses dia sangat mudah tapi bahayalah. Prosesnya dipanggil dewatering ataupun membuang air lah. Kenapa kita nak buang air? Sebab kita nak laykan all the foundation. Macam mana pula kita nak buang air tu? One of the way is kita bina coffer dam. Okay, ni kalau kita dekat dengan darat. So bila kita dekat dengan darat, kita akan letakkan embankment of sand of soil, kita akan letakkan, and kita akan pump the water out from the structure tu. So dah bila dah pump water out, kita akan build lah apa benda kita nak build. Tapi benda ni memang bahaya. This is one of the earliest punya way. Sebab bila kita dah pump water, dia punya differential of pressure tu boleh tolak. Sebab ni bukan compacted sand. Sebab dia bukan compacted sand, maka dia boleh tumble and orang boleh mati dalam tu. Okay, another way is that kita memang guna sendiri dalam pembinaan jambatan Pulau Pinang, kita guna sheet pile. So sheet piles ni ialah sheet of metal, kita letak pak and kita susun tu supaya air tak masuk. So bila kita habis susun sheet piles ni, kita akan pump the water out dan kita akan nampak satu hollow structure kat tengah tu, tak ada air dalam tu. So siapa yang visit Penang awal-awal tu nak bina, dia akan nampak benda ni. Ada juga jenis lain yang akan ada hollow space dekat sheet piles tu, which is dia akan masukkan dengan soil, so dia akan jadi lagi kuat lah. So this biasanya akan buat dalam kedalaman yang lagi tinggi sebab dia punya pressure lagi tinggi. Bila dah kering semua, boleh lah buat kerja macam biasa, sama macam dekat darat. Struktur underwater yang lain pula macam mana? Contoh macam empangan. Kalau empangan pula, takkanlah kita nak stop the river kan, nanti ikan-ikan semua nak pergi mana, tak dapat jumpa family kan. Mula-mula kita kena bina empangan, kita akan bina daripada tepi dulu. So kita akan start away from the structure, letak, katalah ini sungai, kita akan letak, akhir sekali kita akan divertkan sungai tu masuk diversion punya tunnel. So bila dah habis divert, dia orang akan completekan semua construction ni. So this is quite magnificent. Kalau kita tengok, bila dah habis tu, dia akan tutup tunnel ni, dia akan bawa masuk, jadilah empangan tu. Another way juga, certain structure juga kita akan buat caisson. So caisson is a shape of contoh metal or rectangular hollow metal yang kita akan masukkan, and kita akan letak konkrit dalam tu bila dah masuk dalam air. Tapi ini juga ada bahaya ni juga, sebab caisson ni bila masuk, pressure dia difference bila dekat luar. So orang boleh jadi mabuk kerana caisson ni, dan juga boleh crumple benda tu. So it's a hazard lah. Benda sekarang yang paling often kita guna, which is new technology, is to avoid dewatering at all. So caranya ialah kita guna drill shaft. Kita akan drill satu lubang, drill dalam, and bila lubang ni dah siap, kita akan letakkan supporting structure, metal structure dalam tu, and then kita akan masukkan simen. So the question is, kalau kita masukkan simen dalam air, tak ke simen tu campur air? Nanti simen tu pergilah ke mana-mana kan? Tapi sebab kita dah korek dalam and tiada pergerakan air dalam lubang tu, so kita akan jatuhkan simen tu satu, and simen tu kita akan pastikan dia punya tube tu akan bawah daripada level simen tu sendiri. And kalau tak ada flow of water kat bawah tu, memang simen tu akan cure as good as bila dekat darat. So sekarang kita dah tahu dah macam mana struktur yang dibina di dalam air. So basically lebih kurang sama, tapi konsep yang paling penting, dia nak buang air ataupun dia avoid buang air dengan guna drill shaft.